Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Anis Sumaira binti Azzi. Nombor kad matrik di 1931213. Hari ini saya akan menerangkan tentang pembangunan dalam Islam, iaitu bab 8 untuk pengajian Islam. Dalam menuju abad ke-21 ini, dunia Islam melalui pembangunan semula dan mulai mendapat perhatian dunia. Begitulah juga satu kesedaran baru Islam di negara kita, termasuk di kalangan para pemuda kita mulai meningkat. Walaupun negara kita Malaysia telah menerima Islam sejak beberapa abad yang lampau, namun oleh kerana peredaran masa dalam beberapa dekad ini ditambah pula dengan pencemaran budaya dan tamadun barat yang banyak menyimpang menyebabkan fahaman masyarakat dan pentadbiran negara telah mengalami kepincangan dan kemuraman. Jadi tidak keterlaluan ditegaskan di sini bahawa berlakunya kerosakan di muka bumi Allah. Sebaliknya, jika di dalam Islam, Allah telah memberikan amaran kepada golongan yang melakukan kerosakan dalam firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Oleh itu, untuk mengembalikan semula kedaulatan negara dan umat Islam, maka tidak ada pilihan lain selain daripada kembali kepada ajaran Islam yang maha suci dan lurus ini. Ini telah ditegaskan oleh Allah SWT melalui perbuatan tangan manusia. Ditegaskan oleh Allah SAW melalui firman-Nya bermaksud, telah menjadi nyata kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya dengan itu Allah menjadikan mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalannya yang sebenar. Islam ialah salah satu tenaga dunia hari ini yang progresif, yang berdaya saing dan yang bercorak kemanusiaan, serta memberikan sumbangan besar kepada kemajuan, perpaduan dan keamanan dunia. Dalil yang menunjukkan Islam menggalakkan perpaduan adalah menerusi firman Allah yang bermaksud, dan bersepadulah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Konsep pembangunan dari perspektif Islam. Apabila disebut sahaja pembangunan, di kepala kita akan terlintas pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, hak-hak asasi dan persekitaran. Secara umumnya, inilah merupakan definisi pembangunan yang dikatakan pada hari ini. Pembangunan dalam Islam boleh ditakrifkan sebagai penerima pembangunan asing, Barat dan Timur, yang dimaafkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya, berteraskan kepada nilai-nilai hidup Islam. Menurut Muhammad Akhir dan Hailani, dinyatakan bahawa pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat Islam dan semua aspek moral, keadaan dan kerohanian untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Jika kita menyelami model pembangunan dan menteraskan ekonomi sekular, moral, kerohanian dan agama dianggap berasingan daripada kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Nilai moral, kerohanian dan agama diberikan kepada penilaian yang rendah berbanding dengan perkara-perkara lain. Dengan kata lain, Barat lebih menekankan unsur ekonomi sebagai penggerak dan matlamat pembangunan mereka. Sebaliknya, aspek kerohanian diketepikan dan pencipta dianggap tidak mempunyai peranan dalam pembangunan manusia. Ini berbeza dengan konsep pembangunan yang cuba diterangkan oleh Islam, kerana menurut Islam, pembangunan adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya, sama ada di dunia maupun di akhirat, dalam satu proses harmoni dan dinamis. Fokus utama dalam pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah, manusia itu sendiri. Pembangunan yang cuba ditengahkan oleh Islam adalah pembangunan yang datangnya dari kesedaran yang kecil dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil. Di samping itu, pembangunan ini juga haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan batin. Sekali lagi ingin ditegaskan di sini, konsep pembangunan yang cuba diketengahkan oleh Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pembangunan dalam Islam hendaklah ditangani secara bertahap dan hikmah.
Malah Islam itu sendiri amat mementingkan sesuatu perkara dilakukan secara hikmah. Ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud serulah kepada jalan Tuhan, serulah kepada jalan Tuhanmu Muhammad dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui orang yang akan sesat daripada jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah. Okey, pembangunan dalam Islam hendaklah dijalankan secara dua tahap, iaitu peringkat pembangunan kerohanian dan satu lagi ialah pembangunan peringkat fizikal. Pembangunan pada peringkat kerohanian merupakan pembangunan yang paling asas dalam Islam. Akal dan jiwa manusia perlu dibangunkan terlebih dahulu sebelum sesuatu pembangunan fizikal dilakukan. Ini adalah bagi melahirkan insan yang mempunyai pemikiran yang bersih, suci dan pekerti mulia. Tumpuan utama pendekatan Islam adalah ke atas kejiwaan, moral dan etika pembangunan Islam. Proses pembangunan bermula dengan mereka yang amat prihatin terhadap proses pembangunan Islam. Proses pembangunan bermula dengan moral, spiritual dan perkembangan mental manusia akan menjadi ejen perubahan yang aktif dan bertanggungjawab menentukan kejayaan dan kegagalan hidup sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey. Ciri-ciri pembangunan Islam. Pembangunan yang disyariatkan dalam Islam adalah pembangunan yang boleh memberikan kesan kebaikan kepada manusia. Pelaksanaannya adalah menyeluruh dan merangkumi segala aspek kehidupan seperti moral, kerohanian dan kebendaan, berkaitan ekonomi, sosial dan akhirat. Pembangunan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pada manusia. Matlamat akhir yang hendak dicapai adalah menjamin kualiti kehidupan manusia sebagaimana sabda Rasulullah Subhanahu Wa Taala, iaitu dari Abi Ta'labah Al-Khushaini bin Nashir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu meninggalkan, dan telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah diharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan ia telah diam dari beberapa perkara sebab rahmat bagimu, bukan kerana lupa, maka janganlah kamu membahaskannya. Contoh pembangunan yang diharamkan Islam. Pembangunan yang diharamkan dalam Islam ialah pembangunan yang mendatangkan kesusahan kepada manusia. Pembangunan jenis ini berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Contohnya, kesusahan yang dihasilkan daripada pembangunan yang diharamkan ialah memberikan kezaliman kepada manusia, mengancam kesejahteraan sejagat, menjadikan manusia lupa tanggungjawab sebagai khalifah dan lain-lain. Sesiapa manusia yang menganjurkan pembangunan yang diharamkan ini akan diberi dendaan atau dosa, dan sesiapa yang membantu menganjurkan pula digolongkan sebagai subahat dan dosanya sama berat seperti dosa penganjur. Contohnya, membina rumah judi, pelacuran, hiburan dan lain-lain adalah berdosa, dan pembinaan kemudahan pusat tersebut juga adalah berdosa. Ini adalah satu dosa. Okey, matlamat pembangunan dalam Islam. Dalam Islam, pembangunan punya beberapa matlamat penting yang di mana jika dikaji dengan terperinci, kesemua matlamat tersebut akan membawa manusia ke arah satu tamadun yang lengkap, aman dan damai, manifestasi daripada ajaran Islam itu sendiri. Matlamat-matlamat tersebut adalah seperti berikut. 1. Pembangunan peribadi dan keupayaan manusia. Seperti yang kita semua sedia maklum, Islam mengajar manusia ke arah membentuk watak dan sikap yang betul, menerusi pendidikan kepimpinan dan lain-lain berdasarkan nilai-nilai Islam. Jika seseorang itu patuh sepenuhnya kepada ajaran Islam dan menjadikan Islam itu sebagai the way of life, maka segala amalan yang dilakukannya tidak akan bercanggah dengan larangan-larangan yang telah ditetapkan. Dari sini dapat dilihat bahawa pembangunan peribadi dapat meningkatkan lagi keupayaan manusia, seterusnya dapat menyumbangkan tenaga dan buah fikiran yang bersih dan mantap ke arah pembangunan negara Islam mengatasi negara-negara lain di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua adalah menghasilkan keluaran yang berguna.
Ketiga adalah meningkatkan kualiti kehidupan. Dan keempat, mencapai pembangunan yang seimbang. Nombor 5, membangunkan teknologi yang sesuai. Dan nombor 6, mengurangkan pergantungan kepada negara luar. Dan 7, mengintegrasikan pembangunan moral, kerohanian dan agama dan pembangunan yang kebendaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.